Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung tutorial kimia kita, kimia A+ by Cikgu Yati ya. Jadi hari ini 27 bulan 4 Ramadan. Kita telah menjalani ibadat puasa sebanyak 4 hari. Diharapkan pelajar-pelajar semua dalam keadaan yang sihat walafiat ya. Dan jangan lupa stay at home. Okay. So hari ini cikgu akan bincangkan kimia bab 1. Okey. Baik, dalam kimia bab 1 yang penting adalah istilah ya. Jadi pelajar-pelajar kena pasti istilah-istilah yang biasa kita gunakan. Jadi contohnya dalam bab 1 kita mempunyai beberapa istilah yang saya telah senaraikan di sini. Yang pertama adalah unsur ya. Jadi cikgu akan adjust nanti ya. Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah atom, yang ketiga adalah molekul, keempat sebatian dan yang kelima ion. Okey. Apa maksud unsur? Okey, unsur terdiri daripada satu jenis atom. Contoh seperti kupra dan juga magnesium. Okey. Dan yang kedua atom. Atom adalah unsur yang paling kecil dan yang bersifat neutral. Okey, contoh unsur dengan atom dia lebih kurang sama maknanya yang paling kecil untuk atom lah. Unsur dia kalau satu jenis atom saja yang tu unsur. Maknanya unsur tu, atom tu termasuk dalam unsur. Okey. Yang ketiga adalah molekul. Molekul kita boleh bahagi kepada dua, iaitu satu molekul ataupun atom bukan logam yang sama. Contoh seperti oksigen. Oksigen bila kita tulis, kita akan tulis O2. Okey. Dan juga hidrogen kita tulis H2. Yang keempat, sebatian. Okey, apa dia sebatian? Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang berbeza. Contoh seperti magnesium oksida, natrium klorida. Okey. Jadi hari ini saya telah berkongsi 5 istilah-istilah yang pelajar perlu tahu. Okey, yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah atom, yang ketiga adalah molekul, dan yang keempat adalah sebatian, dan yang kelima adalah ion. Okey. Dan bagi molekul kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama molekul yang sama seperti oksigen, dan yang berbeza seperti karbon dioksida, air ya, tapi dua-dua mesti unsur bukan logam. Okey. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya untuk pagi ini. Dan untuk pelajar yang telah membeli modul saya ni, okey, pelajar boleh rujuk dan jangan buang masa ya, sebab dalam modul saya ni saya telah tuliskan istilah-istilah mengikut chapter. Okey. Contoh macam chapter 1, saya di hujung tu saya akan senaraikan semua yang istilah yang ada. Dan satu lagi kelebihan modul saya ni ialah saya telah menulis common errors. Maksud common errors tu sebab saya telah menanda kertas selama 10 tahun. Ini bermakna pengalaman saya cukup banyak ya tentang kesalahan yang pelajar buat dalam SPM. Jadi di antara kesalahan yang pelajar yang biasa buat ya dalam SPM, cikgu akan cuba rujuk dalam buku ni. Contoh macam bab 1 ya. Bab 1 apa kesalahan dia? Okey. Jadi you can turn to page 15 if you have my books. Okey. Jadi di sini ini untuk chapter 2. Okey. So chapter 2 istilah-istilah penting di situ: nombor proton, elektron, nukleon, neutron, susunan elektron, konfigurasi elektron, elektron valence, isotop, bertala dan juga color. Okey, kesalahan pelajar tidak faham istilah. Maknanya pelajar kena faham apa maksud nombor proton, apa maksud elektron, apa maksud nukleon dan seterusnya. Yang kedua, lukis tidak tepat. Tidak tepat, contoh nukleus tidak dilabel. Okey, you will lose mark kalau awak tak tulis nukleus. Yang ketiga, bilangan elektron tidak tepat. Contoh seperti kita ambil satu atom ya, kita satu natrium.
11. So bila belajar lukis, dia hanya lukis 10. Maka di situ dia akan kehilangan markah lah. This one saya akan pergi detail bila kita bincang soalan. Okey, yang keempat, melukis petala tidak cukup atau lebih. Jadi sepatutnya macam Natrium ada 3 petala kan, 2, 8, 1. And then di tengah tu nukleus, pelajar lukis 4 ataupun dia lukis 2 petala, tak cukup. Okey, so semua tu akan menyebabkan pelajar kehilangan markah. Yang kelima, tidak mengerti sumbangan ahli-ahli sains. Okey, yang ni by chapters lah, dia ikut apa yang ada dalam chapter tersebut. Dan saya juga telah bagi soalan-soalan klon SPM ya. Jadi saya baru siap modul form 4. Dalam modul form 4 kita ada 9 bab. Okay, saya revise balik ya, flip through dengan cepat. Yang pertama, pengenalan kepada kimia. Yang kedua, struktur atom. Yang ketiga, formula kimia dan juga persamaan. Yang keempat, jadual berkala unsur. Yang kelima, ikatan kimia. Yang keenam, elektrokimia. Yang ketujuh, asid dan base. 8 garam dan 9 bahan buatan dalam industri. Okey, kalau pelajar nak dapat A+, I tell you, it's very easy untuk kimia. Memang pelajar kata rasa susah, tapi kalau kita tengok dalam kimia ke mana-mana subjek, you kena tengok balik apa yang ada dalam setiap sekatan. Contoh katalah dalam kimia kita ada 9 bab. Dan form 5 you ada 5 chapters. Total you have 14 chapters. So dalam 14 chapters ni, you rujuk pula dalam soalan SPM. Bukan semua akan keluar every year. That's why penting kita buat analisis. Dalam buku cikgu, front page ada analisis. Saya ambil untuk 3-4 tahun macam tu lah. So daripada analisis saya nampak yang banyak yang soalan akan keluar dalam tingkatan 4. So sekarang ni musim PKP, so why not you do your revision? So if you want to get straight A+, ataupun you nak dapat A+ dalam kimia ke matematik ke apa, whatever subject yang you ambil, just focus dan buat apa yang ada dalam tingkatan 4, so that bila yang tingkatan 5 tu, walaupun you telah miss sebab PKP ni sekolah tutup dan sebagainya, so you tak akan miss banyak konsep dah ada dalam kepala. So dia pusing soalan macam mana, dia nak pusing pun InsyaAllah you boleh buat ya. So kita back to kimia. Dalam kimia contohnya macam bab 1, okey, bab 1 pengenalan, dia memang dia akan ambil mana-mana soalan yang sangat mudah. Dan laporan tu you kena tahulah, laporan saintifik tu format laporan ya. Dan bab 2 struktur atom, bab 3 persamaan dan formula kimia, bab 4 jadual berkala unsur, bab 5 ikatan. So semua ni berkait rapat. You pergi pusing-pusing kat mana pun you dah faham, you boleh jawab. So soalan struktur 2, 3 you boleh buat dah. Okey, soalan bab 6 elektrolisis, dia memang susah sikit konsep dia. So dia memang belajar susah nak faham, dan soalan ni pun dia akan keluar lah, paper 1, paper 2, paper 3 semua dia akan keluar. So you kena kuasai juga, bukan maknanya just ignore terus. You kena faham apa maksud elektrolisis, apa maksud sel voltan, okey. Dan bab tadi bab sampai bab 6 kan elektrolisis. Okey, 7 asid dan base. Dalam asid dan base, di situ you kena bezakan apa asid kuat, apa asid lemah, base kuat, base lemah. Ini tindak balas dia. Senang, kan? Dan istilah-istilah dia, nama rajah dia macam mana. Okey. And then bab 8 garam. Okey, garam you to memorize. Macam color kan, color garam. Kita tahulah kalau kat rumah yang putih yang mak kita duk masak tu sodium klorat. Ya, tapi dalam kimia kita tak panggil garam, ke situ kita panggil natrium klorida. Betul, ada garam warna biru dan sebagainya, tapi bukan semua kita boleh guna kat rumah untuk makan ni. Dia ada kegunaan-kegunaan lain. Okey, yang tu you kena hafal lah. You kena memang tak ada shortcut, you have to memorize. And then bab 9 sama alloy. Alloy dia pendek je. Perbezaan alloy dengan logam tulen, dan selalunya dia akan keluar dalam kata 3 lah yang ni. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung besok. Okey, selamat berpuasa dan jaga kesihatan. Assalamualaikum.